Hai, selamat petang semua. Okey, hari ini kita baru habiskan Shopee Seller Summit 2020. Saya harap semua anda dapat join semua seller dengan mendengarkan apakah yang Shopee memberi insentif-insentif atau insight-insight yang masa akan datang. Tapi kalau anda hari ini kerana tak ada masa, tak dapat join kita dalam Shopee Seller Summit, tak apa. Dalam video ini saya akan ringkaskan kepentingan Shopee Seller Summit 2020. Okey? Pertama, Shopee Seller Summit sekarang mereka claim that mereka sekarang adalah di Shopee Malaysia number one e-commerce platform. Mereka ada 20 million orang yang download mereka punya app. Dan di Shopee sekarang ada 800 ribu penjual. Dan di Shopee Mall sekarang dia ada 1000 brand. So, okay. So, macam ni pun dari sini kita boleh nampak banyak orang beli di Shopee dari brand-brand lain lah, Lazada, Lelong, PG Mall. Okay, so Shopee masih satu tempat yang senang untuk menjual. Dari sini kita boleh nampak dalam ni lah, ni apakah mereka yang cakap dengan kita. Tapi jangan lupa seller pun banyak tapi saya boleh cakap ni masih sangat safe kerana tengok dia ada 20 million orang download baru 800 ribu penjual So kalau you rajin sikit mesti dapat cari makan punya. Okay? So dan sekarang Malaysia sangat kasih insentif kepada penjual baru. Kalau anda adalah penjual baru, anda boleh pergi apply untuk ni micro dan SME punya campaign. Nanti di belakang saya akan kasih satu link. Anda boleh scan atau di dalam YouTube video ni saya akan kasih satu link boleh apply kalau anda layak. Apakah kelayakan dia ialah anda adalah satu seller yang baru buka tahun ni dan sebelum Julai 1 anda punya sales order kurang daripada 10. Begitulah anda boleh dapat apply ini punya promotion. Okay, so Shopee pun sangat faham apakah masalah-masalah yang kita seller yang menghadapi. Kerana kita sekarang kan nak pergi ke Sabah atau Sarawak punya benda sangat-sangat lambat. Dan kadang-kala kita jangan cakap Sabah Sarawak, di Semenanjung pun kadang-kadang kita nak beratur di Pos Saju atau JNT terlalu lama, atau benda besar tak boleh menghantar, atau tak ada orang pick up. So Shopee sekarang mereka cakap mereka akan bukakan mereka sendiri punya logistik, iaitu Shopee Express. Jika anda layak, Shopee akan membukakan Shopee Express untuk anda untuk pick up anda punya parcel dan tolong you hantar. Dan untuk benda-benda yang besar, dulu sekarang paling besar kita boleh hantar ialah 50 kg kan. Kalau lebih daripada 50 kg kita tak boleh guna Shopee punya supported logistik. Kita perlu guna others untuk hantar dan hantar sendiri kan. Tapi sekarang Shopee ada bekerjasama dengan Delori.com. Kalau anda sering ada hantar benda yang besar, anda mungkin sudah layak dan mereka sudah invite anda untuk cuba mereka punya Delori.com. Dengan Delori.com anda boleh menghantar benda seberat 150 kg. Dan Shopee cakap mereka akan membukakan lebih banyak Pos Saju punya mereka punya kedai, dan JNT mereka akan letak banyak lagi tempat untuk drop off benda-benda tu. Dan untuk problem benda yang pergi ke Sabah Sarawak, mereka akan cari tambah satu courier company. Kerana sekarang memang kita hanya boleh guna pos laju saja kan kalau guna Shopee supported logistik. Itulah apa yang mereka promise kita. Dan apakah yang akan datang kita yang boleh tengok dalam berapa bulan ni? My Inventory. Apakah My Inventory? My Inventory ialah kadang-kadang kan kita jual benda sudah habis, out of stock, tak ada reminder semua kan. Mereka akan roll out program ni, bukan program lah, ni lah dalam sistem dia lah. Macam mungkin dalam, kalau you boleh setting lah, mungkin 5 atau 10 out of stock, mereka akan ingatkan anda, okay, stok sudah sangat low, you mau pergi restock. Keduanya selling coach. Wah, ni selling coach akan potong saya punya cari makan punya duit lah. Ni selling coach mereka akan kasih you lagi banyak insight. Sekarang kan kita ada itu business insight yang boleh tengok berapa orang
datang you punya kedai, berapa orang tengok you punya kedai, nanti berapa orang tambah benda anda ke dalam mereka punya pushcart. Dengan selling coach ni, mereka akan kasih you tahu, okay, apakah trend yang terbaru yang akan datang. Ni sangat baik. Okay, Business Insight mereka akan buka satu app. So, kita tak perlu sangat susah, hanya boleh tengok di komputer. Dan dalam bulan-bulan seterusnya, tiap-tiap bulan ada event loh, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Okay? So, 9, 9 ialah shopping day, 10, 10 ialah untuk brand-brand macam Maggi Milo macam ni punya brand ni tak lah, ni kita kalau seller biasa tak ada benda lah. 11 ni ialah satu event yang sangat besar, orang cakap single day, so semua orang pergi beli-beli lah. So 12 happy birthday untuk Shopee lah. Mungkin kenapa, saya pun tak erti kenapa mereka buat birthday sales lah. Mungkin ya dia punya sales. Okay, mari kita masuk ke topik utama yang pertama. So Shopee cakap, kalau kita nak jual dengan bagus di Shopee, kita pertamanya mesti mengikuti trend terbaru. Macam, okay, bila MCO telah habis, kita masuk ke CMCO kan. Masa tu, kita punya PM cakap, semua boleh jadi tapi masih tak boleh buka itu potong rambut. Masih tak boleh pergi barbershop kan. So, apakah yang akan jadi? Bila rambut sudah panjang, macam mana ada orang yang sudah nak start kerja, tak boleh rambut tak gemas kan. So, dalam ni maksudnya trend, mereka tak ada cara lain, mereka mesti sendiri potong untuk rupa yang kemas sikit kan. So, bila masa ni boleh tengok, sebelum itu PM cakap tak boleh buka kan, dan selepas cakap, so bila mereka selepas cakap semua barber tak boleh buka lagi, orang cari dan beli itu benda-benda untuk potong rambut meningkatkan daripada 32%. Orang cari setinggi 32%, dan mereka yang order meningkatkan sebanyak 54%. Itulah kenapa kita mesti sering rajin cari apakah trend-trend yang terbaru kalau kita nak cari makan. Okay, macam mana nak cari trend terbaru? Pertama, anda mesti rajin baca-baca apakah berita terkini. Dan kedua, sering tengok social media. Anda nak buat bisnes, anda mesti tahu apakah trend terbaru. Dan trend terbaru biasanya akan boleh jumpa di Instagram, Facebook, atau mereka cakap itu picture apa tu sudah picture lah, saya lupa apa nama tu. Social media lah, banyak social media di luar. Anda mesti orang yang pertama yang terdapat itu trend. Keduanya ialah macam tadi saya yang cakap, Shopee akan membukakan satu function terbaru di Business Insight dia, panggil Selling Coach. Selling Coach akan kasih anda trend terbaru. Tapi kerana nanti ada selling coach, ada kebaikan dan keburukan dia. Kerana selling coach bila sudah buka, semua orang pun ada itu fungsi-fungsi ni. So, anda akan perlu lagi rajin daripada mereka. Kalau nak cari makan di Shopee, janganlah duduk di sana tengok selling coach saja. Anda nak mencari duit, rajin sikit. Tengok apakah berita terbaru sekarang, dan di social media, Facebook. Ada masa Facebook jangan tengok video saja, tengok apakah terbaru, apakah yang berlaku di dunia yang terbaru, trend yang terbaru. Okay? Dan ketiga ialah tengok di Shopee, rajin scroll, tengok apakah orang sedang cari sekarang. Itulah macam mana cari trend terbaru. Dan kalau anda sudah jual di Shopee ada lama, anda akan nampakkan ni ialah dulu punya trend. Dari Isnin hingga Jumaat, penjualan di Shopee sangat baik. Atau e-commerce, jangan cakap Shopee, Lazada, Shopee, semua pun macam ni. Dari Jumaat ke Ahad, biasanya tak baik sangat. Kerana masa tu semua orang sudah keluar beli benda. Tapi, bila ada ni COVID-19, masa sudah tukar lagi. Kerana MCO, semua orang tak boleh keluar mah. So, Isnin hingga Ahad semua hari bisnes baik. Itulah kenapa bila MCO kita jual di online platform semua sangat baik. Kerana seorang tak boleh keluar mah. So, semua beli di e-commerce. Tapi sekarang pun memanglah kalau anda ialah penjual e-commerce, anda pun akan rasakan
Biasanya dari Jumaat hingga Ahad sales akan turun sikit. Inilah dia kerana dia punya trend lah. Tapi kalau janganlah, walaupun dia punya trend turun dari Jumaat hingga Ahad, janganlah lepas peluang ni, kerana kalau you lepas peluang ni, orang lain akan dapatkan bisnes ni lah. So macam mana nak dapat weekend punya sales ialah you tak perlu hantar. You macam kedai saya tak hantar pada Jumaat ke Ahad, tapi saya punya customer service saya akan cakap dengan mereka lah. Kita mesti kasih respons, kerana kan macam saya you punya buyer, saya tanya you pada Sabtu atau Ahad, you tak ada respons, saya mesti cari kedai lain kan. So try to improve lah. Anda punya Sabtu dan Ahad cari satu respons sajalah, orang yang tanya apa respons saja. Okay, sekarang punya dunia di e-commerce tak sama dengan dulu. Dulu kalau you penjual yang sudah lama dari masa dulu kan tak banyak seller mah. So orang datang, you shop you beli, you tak shop you jangan beli kan. Tapi sekarang tak boleh macam ni. Macam dari slide kedua, sekarang ada 800,000 seller pun jual bersama-sama dengan anda. So sekarang anda tak boleh menjual benda sahaja. Anda sekarang mesti menjual experience. Macam kenapa sekarang banyak cafe. Bukan dulu kan kita cakap mamak, tapi kenapa sekarang orang pergi cafe? Kerana anda bayar bukan untuk, you pergi cafe satu kopi berapa? 8-9 ringgit. You pergi mamak baru 3 ringgit, 4 ringgit. Kenapa anda sanggup bayar 8 atau 9 ringgit? Inilah kenapa you yang bayar yang experience dia. You tengok dia environment. Sangat syok. You kasih duit pun syok kan? So, sekarang kita buat bisnes di online, tak boleh buat untuk sah menjual saja. Kita mesti jual dia punya experience. Orang datang ke you punya kedai, orang syok. So, macam mana nak kasih orang experience? Kerana ini online kan, tak boleh feel. Macam mana? Daripada design anda punya shop. Kerana orang tak boleh feel punya benda kan. You punya, bila orang masuk punya kedai, mesti buat hiaskan you punya shop decoration cantik-cantik. Mereka pun ada satu data analysis. Kedai yang tak ada design dengan kedai yang ada design, mereka punya kebezaan setinggi 60%. Kedai yang ada buat cantik-cantik mereka punya hiasan akan menjual lebih 60% tinggi daripada kedai yang tak ada hiaskan mereka sendiri punya decoration. Inilah dia punya demo. You ada shop kan, you punya kedai, you ada jual benda-benda yang tak sama kan. Macam example yang ni. Ni yang untuk akak-akak yang sedang pregnant, untuk bayi punya baby wear. Categorize anda punya benda. So orang senang nak cari anda punya benda-benda di mana. Macam you mesti ada itu konsep. Macam sekarang you pergi ke satu shopping mall. You pergi dalam shopping mall, you pergi ke kedai itu, you nak cari benda susah nak cari, you jalan tak jalan. You mesti keluar punya kan. Tapi macam you masuk ke kedai itu, you cakap, okay sekarang saya nak beli kasut. Dan itu kedai sudah ada hiaskan cantik-cantik. Okay, mana dia punya kasut? So you terus pergi ke kasut department. You pun senang cari, you pun ada happy kan. Dan you akan membelilah. Itulah dia punya maksudnya yang sama. So kita mesti hiaskan kita punya kedai cantik-cantik, sistematik. Cakap apakah key product highlight. Okay, benda ni punya key product. You mesti cakap. So that's why top sales item mesti letak di atas. Item yang mesti dibeli daripada customer. You mesti kasih tahu you punya customer. Bila mereka masuk kedai you cakap dengan dia, ni benda di kedai saya paling laris. You mesti beli. Kalau you datang saya punya kedai, you mesti beli ni. So ni semua mesti dinyatakan di anda punya kedai. Example kedua punya ni. Ada apa-apa promosi, mesti hantam kasih customer tengok. Customer masuk you punya kedai terus tengok, wah ada promotion besar. Mereka tengok promotion besar, mereka akan beli daripada anda. So kita mesti design untuk kita sendiri punya customer. Apakah kita mesti tahu apa customer kita suka, apa customer nak tengok. So kita design untuk macam ni punya design. So mereka beli punya chance akan lagi tinggi. Okay, dan kedua, anda punya pernyataan. Macam bila you jual iPhone, you jangan cakap saya jual telefon bimbit Apple macam ni. Tulis lagi ada
cun sikit. Pun janganlah design terlalu cantik apa latest Apple iPhone macam ni. Walaupun baik tapi hari ini mereka menyatakan tulis apa yang diperlukan sahaja. Benda yang tak diperlukan janganlah letak sana. Mungkin mereka akan tukar mereka punya algoritma. Ni saya tak sure tapi inilah yang apa mereka cakap lah. So macam ni Apple iPhone tulis macam ni. Apa dia punya brand, apa model dia, apa dia punya size. Macam ni tulis sudah cukup. Tak perlu letak banyak-banyak. Mungkin tulis macam ni lagi laris daripada yang lain. Dan ingat itu diskaun lah. Bila you boleh tengok saya punya video pertama itu kan. Jangan letak, okay, example lah. You nak jual telefon ni dalam RM4,799 kan. Jangan anda terus letak harga macam ni. Anda mesti letak harga lagi tinggi 30%. Kenapa? Kerana jika satu hari nanti itu benda naik harga, anda tak boleh naik harga tiba-tiba. Bila anda naik harga tiba-tiba, Shopee akan penaltikan anda kerana anda sedang buat diskaun yang sangat misleading. Mereka cakap you sedang main harga. Itulah kenapa saya asyik cakap dengan saya punya kawan-kawan. Bila you nak jual di Shopee, jangan terus letak harga yang anda nak jual. Anda mesti letak harga lagi tinggi. Okay? Dan anda punya description, tulislah betul-betul apakah benda tu, apakah fungsi-fungsi tu. Tulis cakap cantik-cantik, hashtag sikit-sikit, yang pentingnya sudah cukup. Macam ni anda punya crawling lebih tinggi. Ini apa mereka cakap lah hari ni. Tapi saya tak sure lah kerana Shopee punya SEO saya masih tak dapat master lagi. Saya pun sedang cari cara yang terbaik untuk master ni. Okay, dan macam mana dapat lagi banyak sales ialah anda punya 3PL dengan itu average preparation time. Apakah average preparation time? Ni lah masa anda membungkuskan anda punya produk sebelum menghantar. So, Shopee sekarang akan memberikan kita 3 hari untuk packagekan kita punya benda sebelum menghantar ke mereka punya 3PL iaitu JNT ataupun Sajua, abang-abang menghantar lah. So, kenapakah ini sangat penting? Bila kita ikuti itu masa yang Shopee cakap 3 hari, kita punya order, kemungkinan order kita akan meningkat ke 22%. Dan jika kita hantar lagi cepat, customer yang pernah beli akan membeli balik lagi dengan perata yang tinggi. 89% akan membeli balik. Inilah daripada mereka punya data lah. Ni saya cakap betul, memang betul. Kerana saya punya kedai, saya memang semua keesokan hari saya akan hantar. Kecuali ke Sabtu dan Ahad lah, kita tak ada kerja lah. Hari Isnin ke Jumaat, saya memang next day delivery punya. Itulah saya banyak customer pun balik beli daripada saya. Ini memang betul punya itu dia punya data. So mesti tunduk itu hari yang Shopee memberi 3 hari. Okay? So kerana ni semua ialah customer experience untuk meningkatkan anda punya customer membeli belah daripada anda. So pertama ialah cuba untuk hantar proses untuk packaging anda punya produk dan menghantar ke abang-abang pos Sajua atau JNT. Sila tolong limit daripada 1 ke 2 hari, apa yang baik dalam sehari. Kedua, tolong anda punya buyer mencari benda anda dengan senang di kedai anda. So design lah cantik-cantik sikit anda punya kedai. You anggap macam ni lah, you masuk ke satu kedai yang sangat rosot, tak ada design, tak ada lampu macam ni, anda syok akan beli daripada mereka tak? Anda pun tak syok kan, tak akan belikan. Dan cross sell produk untuk anda punya buyer, itulah ada itu add-on atau anda boleh guna bundle sales. Dan satu Ahad sila respons ke anda punya buyer. Bila mereka tanya apa-apa, sila respons kepada mereka, interact dengan mereka. Rating, cuba untuk kasih produk yang berbaloi. Janganlah kasih customer produk yang tak cantik. Customer akan kasih review yang tak cantik kan. So kalau customer tak happy, cakap dengan mereka kenapa mereka tak happy, macam mana boleh kita bantu mereka. Boleh convert itu bad experience ke baik punya. Ni semua boleh negotiate punya, boleh cakap dengan customer anda. Okay?
Okey, sekarang kita cakap kebanyakan kepada data analysis. Okey, ni saya sangat setuju dengan mereka. Saya sering-sering cakap dengan saya punya kawan semua. Traffic adalah sangat penting. Okey, rule ni sangat senang. Traffic multiply conversion rate equal to order. Apakah traffic? Traffic maksudnya berapa banyak orang tengok anda punya kedai. Okey, macam kenapa saya cakap macam ni? Okey, you punya kedai sekarang ada 1,000 benda. Tapi satu customer walk in pun tak ada. Macam mana you nak jual benda? So, dengan konsep ni saya tanya anda, traffic ni penting tak penting? Penting kan? So, pertama kita buat bisnes, paling pertama punya benda ialah anda mesti fikir macam mana untuk bawa banyak orang datang ke anda punya kedai. Anda perlu cari cara-cara untuk meningkatkan orang datang ke kedai anda untuk tengok. Dari harga, konsep harga, untuk buat iklan atau boleh buat yang itu gambar-gambar yang cantik untuk kasih orang tengok. Lepas orang datang ke anda punya kedai, anda akan cuba untuk panggil mereka membeli anda punya benda. Itulah dipanggilkan conversion rate. Satu orang datang masuk, cuba untuk convert mereka menjadi anda punya buyer. Lepas mereka tengok, okey ni cantik, saya letak dalam saya punya cart. Anda boleh dapat tukar mereka kepada order. Okay, so inilah example yang sangat cantik. Tengok kebiasaan dia. Dua-dua punya conversion rate adalah 2% saja. Pun sama 2%. Tapi kedai A ada 11,000 customer. Kedai B ada 4,000 customer saja. Tengok kebiasaan dia. A dapat menjual 56,000 sehari. B baru dapat jual 17,000 sehari. Itulah kebiasaan dia kerana mereka punya itu orang jenguk mereka punya dia punya kebiasaan 3 kali ganda. So harga kerana conversion rate pun sama mah 2% mah kita memang ni dia punya conversion rate punya. Kalau anda ada banyak orang datang ke anda punya kedai, kebiasaannya conversion rate adalah 2%. Kalau anda kedai walaupun okey sekarang nanti bila anda ada tengok saya punya video kan, anda akan tengok saya ada satu video yang kasih tahu anda ada buat ads dengan tak ada buat ads punya kebiasaan. Tak ada buat ads conversion rate sangat cantik 15 tapi tak ada orang tengok. So tak berbaloi lah. Kerana walaupun tinggi conversion rate tapi jualan sangat teruk kerana tak ada orang datang punya kedai tengok. Itu orang semua yang dulu datangnya itu ialah saya punya lawyer fan. Mereka dulu pernah beli daripada saya, mereka tahu saya punya service baik. Itulah yang recurring punya buyer, itu tak penting. So kita mesti sering-sering menanyakan kita sendiri macam mana untuk meningkatkan lebih banyak buyer, traffic datang ke kita punya kedai tengok. Okey? Okey, macam mana untuk tingkatkan kita punya itu traffic? Pertama, join Shopee punya program. Shopee sekarang ada 2 program. Satu ialah 19 punya free shipping package. Ni walaupun mereka sekarang sudah turunkan ke 15, tapi saya pun tak tahu mereka akan buat hingga bila. Reason mereka buat 15 pun ialah kerana Lazada buat kacau sajalah. So kita seller short lah. Buyer pun short lah. Kedua, join mereka punya 10% coin cashback. Okay, mereka cakap 15 free shipping dapat meningkatkan 62% punya order. Ni memang saya agree. Kerana kalau benda anda, kalau kebanyakannya mereka kurang daripada RM40, bukan 40 lah, RM30, saya akan recommend anda mesti join ni free shipping program. Memang berbaloi. Tapi untuk 10% coin cashback, walaupun sini mereka cakap boleh meningkatkan 116% kan. Ni, you tanya saya tak percaya. Saya tak tahu lah, mungkin betul, mungkin salah. Kerana 10% cashback maksudnya, customer kalau beli benda yang lagi mahal, dapat balik cashback lah. Lagi banyak. Tapi, sebagai satu seller, anda tak sure. Kerana kalau anda masuk program ni, Shopee akan ambil dia punya commission sangat tinggi. Kalau tak salah 5% tau. Okay, mari saya buat satu comparison. Kedai A, mereka yang jual ni 10% cashback kan. Okay, buyer shop jual 1,000 punya produk.
buyer dapat ambil balik 100 coin cashback. Okay, buyer happy. Tapi saya tak join, tapi jangan lupa 5% oh. Buyer dapat ambil balik 10%, you nak kasih 5% kasih Shopee oh. Maksudnya you sudah RM50 sudah kosong oh. Kenapa tak macam ni? Saya sebagai seller B, saya pun jual sama benda daripada you. Saya tak mau join ni 10% cashback. Saya tahu commission you sudah mau kasih Shopee kan, RM50 kan. Okay. Saya terus kasih saya punya customer. Saya jual 950. You tengok customer beli daripada saya atau beli daripada you. Kan Shopee ni memang satu red ocean strategy kan. Semua main lawan harga saja mah. Saya letak saya harga 950. Saya berani cakap customer akan beli daripada saya daripada beli daripada anda. Itulah kenapa saya cakap ni 10% cashback tak sangat berbaloi. Ni dia punya data saya tak tahu lah. Tapi saya tak percaya lah. Ni mungkin tak ada orang join mereka letak tinggi lah. Tapi ni saya tak sure lah. Ni ialah saya sendiri punya anggapan lah. Kerana ni bukan saya sendiri yang cakap saja. You tanya luar lah. 10 seller yang jual 10% cashback semua nak opt-out punya. 10 orang mungkin ada 2 orang cakap baik saja. 8 orang cakap tak baik. So untuk saya akan cakap jangan join ni 10% cashback. Kalau you tak pernah, kalau benda anda murah-murah, margin tinggi-tinggi, okey lah you join lah. Tapi kalau benda anda mahal, margin tak banyak, jangan join oh. Ni you sakit hati nanti. Okey. Yang kedua, anda boleh buat shocking sales. Ni shocking sales bukan itu Shopee punya shocking sales lah. Ni untuk prefer seller punya lah. Dan ni game-game lah. Ni untuk meningkatkan orang tengok you punya benda untuk beli daripada anda lah. Ni memang dapat menolong sikit lah. Ni akan menolongkan anda jika anda punya follower banyak. Kerana ni My Shop Shocking Sales kebiasaannya ialah anda punya follower datang balik tengok saja. Untuk buyer yang baru tak banyak tengok lah. Itu buyer yang baru tengok punya ialah Shopee punya Shocking Sales. Itu memang dapat bantu banyak-banyak. Tapi My Shop Shocking Sales sekarang dibuka untuk prefer seller sajalah. Pun dapat membantu anda boleh plankan dia punya bila-bila you nak buka lah untuk jika ada. Okay, so ketiga, add to cart. Ni saya sering cakap dengan kawan-kawan saya, add to cart sangat penting. Jika customer anda datang ke anda punya kedai, mereka sudah add to cart, maksudnya mereka sudah nak beli anda punya benda. Tapi mereka tak bayar, kenapa? So anda mesti tengok. Setiap hari saya akan tengok saya punya business insight punya. Tengok, okay, customer ni semua tambah add to cart, tapi kenapa mereka tak beli? So anda mesti tengok, adakah anda punya produk punya harga, biasanya harga tak ada hal sudah. Kalau harga ada hal, mereka tak akan add to cart. Biasanya ialah anda mesti buat promotion. Harga mungkin kasih, you beli ni saya kasih sikit voucher, ni macam ni kasih sikit diskaun. Biasa saya buat testing pun macam ni. Saya tengok banyak add to cart, tak ada orang beli. Satu kali saya buat promotion, kasih voucher, kasih kau-kau, mereka akan beli punya. Inilah dia punya trik-trik cara-cara untuk jual lah. Okay, so inilah dia punya itu cheat sheet lah. Maksudnya buat benda ni akan tinggikan anda punya buyer beli daripada anda. Pertama, seller voucher akan tingkatkan anda punya itu buying chance by 21.9%, discount tag 69%. Itulah saya cakap, punya harga mesti letak diskaun. Orang Malaysia sangat suka diskaun. Sekarang you pergi shopping mall, yang mana kedai satu yang tak ada tulis sales punya, kan? So, harga anda jangan letak harga yang anda nak jual. Semua tingkatkan 30% nanti buat diskaun. Orang tengok pun shock. Okay, free shipping lepas macam saya cakap lah, bila produk anda semua tinggi lebih daripada RM30 tak apa, join lah. Kalau produk anda banyaknya kurang daripada 30, join. Memang berbaloi. 10% cashback, janganlah join. Saya rasa tak berbaloi lah. Anda nak join, anda join lah. Tapi nanti join 1 bulan nanti baru boleh keluar. Dan mereka, you cakap you nak keluar bukan senang oh. Mereka tahan you punya. Okay, My Ads ni, My Ads sangat penting ah. My Ads ialah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan anda punya customer datang ke anda punya kedai. So My Ads sangat penting. Memang dapat tolongkan anda punya kedai. Okay, My Shop Shocking Sales dapat tingkatkan 3.9% lah.
nanti add on deal, bundle deal. Okey, dah ini semua maksudnya anda punya marketing center semua benda gunakan saja. Free mah, kenapa anda tak guna? Free saja, letak saja. Pricing you markup saja kan. Ni semua anda punya marketing center semua sila menggunakan mereka. Tak tahu guna, saya ada video yang mengajar anda macam mana buat ini semua punya itu marketing center punya produk. Okey, inilah kenapa saya cakap My Ads sangat penting. Tengok, bila you inilah dia punya result. Bila you belanja RM1 dalam beauty product, anda dapat 5.8 kali ganda duit balik. Ini maksudnya saya invest RM1, saya dapat RM5.80 balik. Consumer electronic, baby food and milk, baby diapers, ni semua tengok. Dia punya investment sangat cantik. Itulah kenapa saya cakap My Ads sangat penting. Tapi ni bukan untuk My Ads lah. Ni ialah untuk, ni dia punya result ialah dia punya, you bayar, you punya investment dalam marketing strategi lah. You boleh, ni ialah semua package punya lah. You ada buat advertisement di Facebook, buat di tempat-tempat lain pun semua include dalam mereka semua lah. So dia punya ringkasannya lah, buatlah sikit promotion, buatlah sikit ads. You tengok, you tanya saya kenapa saya nak buat ads. Okay, macam ni saya cakap, Nike, Adidas, Coca-Cola, you tahu tak? You pun tahu kan? Tapi kenapa setiap hari mereka pun buat itu advertisement? Itu mereka brand yang jenama yang sangat besar, tapi kenapa mereka hari-hari pun buat itu marketing advertisement? Ini kerana you nak kasih you punya customer ingatkan produk anda. Kalau satu hari you tak ada buat advertisement, customer anda akan lupakan anda. So janganlah tak guna duit untuk buat promosi-promosi ni. Ini semua sangat penting punya, okey? Anda perlu tingkatkan anda punya customer tahu anda punya kedai di sini. Lepas mereka tahu you punya kedai di sini, mereka baru akan fikirkan kepada anda. Ini ialah satu funnel, traffic funnel. Pertama kali mesti kasih customer tahu you ada kat sini. Lepas mereka tahu you ada kat sini, mereka akan memikirkan, okey, nak beli daripada anda atau tak nak. Nanti ketiga, you mesti ujuk mereka lah, beli. So lepas mereka beli daripada anda, mesti fikirkan macam mana untuk kasih mereka, lain kali mereka nak beli daripada anda, mereka nak beli benda yang sama, mereka akan cari balik anda. Inilah kita dipanggilkan marketing funnel. Okay, lepas ni sekarang kita masuk ketiga, social commerce boom. So apakah social commerce boom? Social commerce boom ialah sekarang Shopee pun nak buat app yang sangat satu one stop station lah. Dia nak buat macam Instagram macam ni. So mereka sekarang ada Shopee Feed, Shopee Live, Shopee Game. Okay, so macam Shopee Feed. Sekarang Shopee Feed kan satu hari mereka sendiri claim lah ada sudah tingkat daripada 410%. So macam mana untuk buat Shopee Feed yang banyak orang tengok? Walaupun Shopee Feed sekarang senang, boleh post saja, boleh letak produk anda naik saja. Tapi kalau nak buat berjaya punya Shopee Feed, anda mesti guna gambar-gambar yang cantik sikit lah. Yang buat, kerana you mesti anggap ni macam Instagram. Orang you boleh nampak, you boleh letak satu gambar saja. So satu gambar mesti buatlah cantik, baru orang boleh tengok, baru klik punya post kan. Kedua, kalau tak buat itu gambar, buat video. Banyak orang suka tengok video sekarang. Bukan video panjang lah, 5 saat, 10 saat punya. Macam ni kasih orang tengok. Ataupun boleh letak voucher, atau buat giveaway promotion dan broadcast anda punya itu produk. So you punya feed, kasih orang tengok ada apa voucher, mesti jangan shy. Kasih orang tahu saja ada apa promo yang terbaru. Okey, yang ni untuk Shopee Live lah. Sekarang Shopee Live, tapi daripada data yang mereka kasih tahu ni kan, susah sikit lah saya akan cakap. Tengok, kerana warna yang itu hitam ialah orang yang tengok Shopee Live. Bulan April, Mei, okey lah, boleh lagi lah, kerana buyer, orang tengok lagi banyak daripada orang buat live. Tapi sekarang, orang buat live lagi tinggi daripada orang tengok. Bukan cakap tak boleh buat, tapi ini balik ke slide ketiga ialah, anda sekarang kerana sudah banyak seller kan, anda tak boleh buat live yang biasa. Oh, saya jual baju ni RM2, RM3 je. Sekarang bukan macam ni. Sekarang ialah anda jual experience. Apa perkataannya lagi?
experience. Orang beli daripada anda ialah beli itu experience. Orang macam you pergi ke Starbucks, satu Starbucks coffee RM12 you pun beli. Sama-sama dengan you pergi buat jual luar itu minum itu kopi. Kenapa you sanggup bayar RM12? Karena dia punya lifestyle. Itulah you nak jual apa? You nak jual experience, lifestyle. Baru orang akan beli daripada anda. Okay? So, kalau anda baru daripada Shopee Live kan, joinlah mereka punya itu Shopee Live Day. Setiap hari Khamis, setiap minggu punya Khamis, mereka ada ini Shopee Live Day. Tapi sekarang pun susah lah. Dulu saya start buat senang untuk dapat Shopee Live Day lah. Ni boleh apply kat mereka punya itu app sana kan, you tekan Shopee Live Day, nanti mereka akan kasih you satu form you nak apply punya. Dulu sangat senang, sekarang mungkin susah sikit lah. Macam tadi punya graph you sudah nampak mah. Banyak orang buat Shopee Live daripada banyak orang tengok lah. So susah sikit lah. Tapi boleh cubalah. Okay? Tak pernah cuba punya boleh cuba. Okay. So mau ke ending. Shopee International Platform. Apakah Shopee International Platform? Maksudnya Shopee akan tolong you jual you punya benda ke tempat lain kan. Shopee ada Shopee Singapore, Shopee Taiwan, Shopee Indonesia. Tapi apa yang saya nampak, macam saya punya kedai pun kebanyakannya ialah mereka buka dengan Shopee Singapore saja saya rasa. Yang Shopee lain mereka tak ada buka. Okay? So, apakah kriteria yang untuk join mereka punya Shopee International Platform? Ialah pertama, anda mesti di Semenanjung. Sorry ya untuk kawan-kawan di Sabah dan Sarawak ni tak dapat kerana mereka mesti hantar ke mereka punya warehouse. Okay? Dan mesti bukakan pos laju lah. Free shippingnya pos laju. Kalau anda ada buka, anda layak untuk join mereka punya SIP. Ni boleh, kalau anda tak ada dijemput, anda boleh email ke mereka cakap, you ada inisiatif untuk join mereka punya Shopee International Platform lah. Buka satu new punya funnel lah. Okay. Ni kita balik ke apakah yang tadi slide ketiga yang saya cakap. Government sekarang nak menginsentifkan penjual-penjual baru di Malaysia. So, apakah yang akan jadi? Kalau anda punya kedai baru buka dari tahun ni dan sebelum Julai 1 anda punya order kurang daripada 10, anda boleh apply untuk insentif ni. Shopee akan memberikan anda 1000 Shopee Store Voucher, 500 untuk buat itu iklan-iklan. Okay? So, ni mereka automatic lah. Free shipping, coin cashback mereka akan automatic kasih you. Mereka tak charge you anda punya itu kedai. Tapi anda mesti tahu, ni punya promotion ni semua mesti digunakan sebelum September, hujung September. Lepas September mereka akan ambil balik semua. So apa yang akan anda, jika anda lepas apply kan nampak tiba-tiba kenapa banyak voucher keluar, bukannya sendiri keluarnya, itu jangan risau, ni semua ya Shopee yang buatkan untuk anda dan Shopee akan insentif government yang bayar. So you tak perlu takut. Yang ads, iklan, harga iklan ni mesti gunakan semua. Kalau bukan Shopee akan ambil balik. So sebelum September, hujung September mesti gunakan semua. Dan itu free shipping dan coin cashback. Jika hujung September anda tak nak, sila ingat untuk opt out lah. Kalau bukan nanti tengok, Oktober datang tengok kenapa saya punya commission banyak nak kasih. Anda ngangis nanti. Okay? Jika anda nak joinkan ni punya program yang tadi saya cakap, baru buka tahun ni, sebelum Julai 1, kurang daripada 10 order, anda boleh scan QR code ni atau di bawah YouTube saya akan letak satu link untuk anda join. Okay, so inilah hingga sini saya rasa, inilah apa-apa yang saya rasa sangat penting daripada hari ini punya Shopee Seller Summit. So, ada satu benda lagi. Kalau anda ialah satu seller yang memang nak buat bisnes di Shopee kan, saya rekomenkan anda mesti beli ni. Sekarang mereka ada promosi, beli 500 punya advertisement, iklan punya kredit, anda hanya perlu bayar 425 saja. Itulah 15% off. Nah, ingat bila anda beli mesti guna kod ni jangan macam saya. Saya hari ni sangat kancung pergi beli ni tapi lupa letak kod saya bayar 500 Kan ni alamak. Dan sorry saya tak boleh cakap ni. Tu. Okay. So anda mesti gunakan kod ni bila beli ni. Anda boleh bayar dengan 425 saja. Dan tapi ini ada satu keburukannya lah.
Anda sekarang bayar duit ni, Anda tak boleh gunakan terus. Karena dia ada event 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Dia lah, walaupun sekarang dia kasih insentif lah, you bayar 425 tapi dia kasih 500. Anda boleh guna daripada 24 hingga 99 saja. Untuk 10, 10, 9, 12, 28 hingga 10, 10. So anda perlu gunakan 500 dalam kempen ni saja. Okey? Inilah dia punya keburukan dia. Tapi saya rasa okey lah. Kalau anda memang serius, anda punya SKU lebih daripada 50, anda boleh beli ini. Kenapa saya cakap macam ni? Satu benda, you buat iklan RM2. 10 benda, sudah RM20 kan satu hari. You ada 20 hari di sana. Sekurang-kurangnya you pun sudah guna RM400 punya untuk buat advertisement saja. So, anda pergi cuba. Kerana you dapat free RM75 kan. Dan promosi ni hanya untuk hari ni dengan hari esok saja. Sebelum 10 Julai anda mesti beli ni. Saya rasa sangat penting lah. Tapi bukan semua yang penting lah. Saya sendiri pun saya beli 2 event saja. Event mana saya tak nak cakap dulu lah. Ni sendiri mesti pergi study lah. Nanti saya cakap, nanti you cakap, Wong you cakap ni baik. Kalau you beli, you tak beli semua. Karena saya rasa ada yang mungkin sales tak banyak sangat lah. So saya pun selektif untuk belilah. Dan keduanya, wah you nak saya bayar 500, nanti saya punya duit kasih you sudah, saya perlu tunggu lagi. Saya macam mana saya rolling. So ada orang yang akan macam ni fikir lah. Tapi saya rasa okey lah. Karena nanti you akan tengok lah. Saya ada satu video. Bila you ada buat iklan dengan bila you tak ada buat iklan. Apakah kebezaan dia? Memang sangat besar. So iklan sangat penting. Saya bukan cakap you nak bazir 100-200 dalam iklan. Tapi kasihlah sikit. RM2, RM5 macam ni. Macam tadi saya cakap video. You mesti fikir macam mana nak cari orang datang ke kedai anda. Itu sangat penting. Karena kalau tak ada orang datang ke kedai, you tutuplah kedai. Tak ada orang, you buka kedai buat apa? Kan? Okay? So, hari ni, di sinilah kita akan hentikan kita punya video. So, ni semua ialah hari ni kita di Shopee Seller Summit yang saya rasa sangat penting lah. Kalau anda nak tengok dia punya full slide, anda boleh tengok you klik bawah sini ada satu link. You boleh tengok dia punya full slide. Yang mungkin yang saya ada left out lah. So, kalau suka kita punya channel, sila subscribe dan kita ada banyak tunjuk aja macam mana menjual di Shopee. Boleh tengokkan video-video yang lain-lain. Okay, terima kasih semua. Selamat malam.